Hai, kali ini kita ingin menceritakan sedikit tentang perjalanan Man City sehinggakan mereka menjadi juara UCL season lepas dan sehingga kini mereka menjadi salah satu pasukan yang digeruni di Eropah. Sebelum kehadiran Pep Guardiola ke Manchester City, mereka adalah salah satu kelab Inggeris yang tidaklah dipandang seperti rival diorang, iaitu Manchester United atau kita panggil lebih dikenali sebagai Red Devil. Pada tahun 1999, Manchester United telah pun mencipta pelbagai kemenangan dan diorang juga mendapatkan kejuaraan treble berbanding Manchester City yang ketika itu masih lagi dalam konflik untuk membentuk pasukan. Ini membuatkan ramai orang ataupun di wilayah Manchester lebih memilih untuk menyokong Manchester United berbanding Manchester City. Jika ingin dibandingkan dengan rival mereka pada ketika itu, pada tahun 1990 hingga ke tahun 2000 lebih kurang macam tu, Manchester City pernah mengalami kesulitan dalam membentuk pasukan yang hebat sehingga mereka terpaksa bermain di Liga Ketiga Inggeris. Namun pada 2008, Manchester City telah dimiliki oleh seorang yang kaya raya datangnya daripada tanah Arab. Bila kita cerita pasal tanah Arab, confirm lah mereka mempunyai kuasa wang yang sangat besar. Pemilik yang dimaksudkan daripada tanah Arab itu adalah Sheikh Mansour. Sheikh Mansour ni adalah salah satu hartawan yang datang daripada tanah Arab. Beliau telah mencadang atau merancang untuk menjadikan Manchester City ini adalah salah satu kelab yang paling digeruni untuk masa hadapan. Dari situ dia pun mengatur rancangan untuk membeli beberapa pemain dengan harga yang tak masuk akal. Satu lagi fakta yang menarik, sebelum Sheikh Mansour meneruskan usahanya untuk menjadikan Manchester City ni antara salah satu pasukan yang hebat di Liga Inggeris, beliau hampir memiliki salah satu lagi kelab Liga Inggeris iaitu Liverpool. Namun selepas beberapa perkara yang tidak dipersetujui antara pihak Liverpool dengan pihak Sheikh Mansour, Sheikh Mansour terus menyatakan hasratnya untuk meneruskan rancangan beliau untuk memajukan Manchester City sahaja. Kebanyakan pemain yang dibeli oleh Manchester City pada ketika itu main di barisan hadapan iaitu barisan penyerang atau lebih dikenali sebagai striker. Salah satu pemain yang dibeli oleh Manchester City pada waktu itu adalah Robinho. Setelah beberapa musim, masih lagi tidak mencapai kriteria yang seperti Sheikh Mansour harapkan. Jadi Manchester City mengambil langkah untuk memecat Mark Hughes pada ketika itu dan mereka melantik Roberto Mancini yang pada ketika itu mempunyai rekod yang baik bersama Inter Milan. Seiring dengan keazaman Manchester City untuk meneruskan rentak mereka menjadi salah satu pasukan yang hebat, mereka membeli lagi beberapa pemain yang masa tu tengah perform. Antaranya adalah David Silva dan juga Mario Balotelli. Hasil daripada penambahbaikan struktur pasukan mereka akhirnya berjaya menduduki tangga ketiga Liga Inggeris dan seterusnya melayakkan mereka ke Liga Juara-Juara. Setelah beberapa musim mereka lalui, akhirnya mereka berjaya menjuarai beberapa kejohanan antaranya FA Cup dan juga yang paling penting hasil daripada perubahan drastik yang dilakukan oleh Manchester City ini, mereka telah berjaya menjuarai Liga EPL setelah 44 tahun mereka menantikan. Mereka terpaksa menunggu sehingga saat akhir apabila mereka bersaing rapat dengan rival diorang Manchester United ketika itu. Akhirnya Aguero menjaringkan gol pada saat akhir membuatkan penantian mereka selama 44 tahun itu berakhir dan sekaligus membuatkan mereka terus menjadi juara EPL pada ketika itu. Setelah beberapa musim dengan Roberto Mancini, hadirlah seorang lagi jurulatih yang hebat iaitu Pep Guardiola. Di bawah bimbingan Pep ni, diorang semakin menggila. Mereka punya persembahan semakin baik, pasukan mereka semakin mantap dan mereka juga mencatatkan kemenangan hampir setiap kejohanan dan kemenangan demi kemenangan melayakkan mereka ke UCL pada tahun 2023. Dipendekkan cerita, bermulalah perjuangan Manchester City di dalam UCL 2023. Pada ketika ini, setelah mereka gagal beberapa kali melayakkan diri mereka ke peringkat akhir di dalam liga ini, kehadiran Haaland di dalam barisan serangan Man City pada kali ini telah membuatkan pasukan lawan terpaksa bekerja keras bagi menahan asakan Manchester City yang semakin garang di dalam Liga Eropah ataupun EPL.
Buktinya, pada grup G, Manchester City telah mencatatkan kemenangan tanpa kalah di dalam grup mereka dan membuatkan mereka menduduki kedudukan paling atas di dalam grup tersebut. Diringkaskan lagi cerita pasal Man City dalam UCL ni, mereka meneruskan rentak cemerlang mereka apabila bertemu Bayern di peringkat suku akhir. Persepsi orang ramai terhadap perlawanan ini dianggap sebagai perlawanan yang sangat mendebarkan. Manchester City membuktikan kehebatan mereka dengan mentaliti pemain yang inginkan juara pada ketika itu, dan mereka telah membelasah Bayern Munich dengan agregat 4-1. Kemenangan itu adalah kemenangan yang sangat bermakna bagi mereka apabila bertemu pasukan terkuat daripada Liga Jerman. Di atas kemenangan mereka ke atas Bayern Munich itu tadi, mereka meneruskan perjuangan mereka ke peringkat separuh akhir apabila mereka menemui pasukan gergasi daripada Spanyol, iaitu Real Madrid. Pada perlawanan di pusingan pertama, ketika mereka menentang Real Madrid, Manchester City diuji dengan kekuatan mereka apabila hanya mampu terikat seri 1-1 dengan Real Madrid. Ini membuatkan mereka pulang ke Etihad Stadium dengan keadaan yang agak tidak selesa apabila membawa mata seri di tempat lawan. Dengan semangat yang tinggi dan mentaliti sebagai seorang juara, Manchester City tidak mensia-siakan perlawanan separuh akhir pusingan kedua ini di stadium mereka. Mereka telah menjaringkan gol sebanyak 4-0, iaitu gol pertama mereka didahului oleh gol daripada Bernardo Silva yang menjaringkan 2 gol, dan kemudiannya Akanji, dan pada minit-minit akhir Alvarez telah menjaringkan gol keempat untuk mereka membawa pulang kemenangan 4-0 pada malam itu. Secara keseluruhan, mereka telah menang agregat sebanyak 5-1 pada malam itu, di mana mereka berasa begitu yakin untuk juara pada Liga UCL pada kali ini. Sampailah ke muncak episod akhir untuk Liga Juara-Juara 2022-2023. Manchester City terpaksa menghadapi Inter Milan. Kedua-dua pasukan ini mengharapkan kejuaraan. Pada ketika itu, Inter Milan juga mempunyai salah satu semangat yang untuk juara apabila mereka beraksi di final menentang Manchester City. Ialah siapa yang tak nak juara bila dah masuk final kan? Prediction yang dibuat oleh pakar bola sepak juga mengatakan Manchester City lebih layak untuk menjuarai Liga pada ketika itu. Manchester City berjaya mengawal kedudukan dan mereka mempunyai beberapa percubaan dan kelebihan. Akhirnya, gol lawan iaitu gol Inter Milan berjaya dipecahkan oleh pemain Manchester City iaitu Rodrigo pada ketika itu pada minit ke-68. Gol dan aksi dramatik di pentas final UCL pada ketika itu telah membuatkan pasukan Manchester City terus mendapat semangat yang positif yang bahawa mereka akan menjuarai Liga ini. Tetapi akhirnya jaringan 1-0 itu membawa sampai ke minit terakhir perlawanan dan Manchester City diisytiharkan sebagai juara UCL 2022-2023. Kemenangan Manchester City di dalam Liga Juara-Juara 2022-2023 itu telah mencatatkan sejarah untuk mereka apabila mereka telah memenangi treble pada musim itu. Mereka dah juara Liga, mereka dah juara FA Cup dan juga akhir sekali mereka juara Liga Juara-Juara. Maka itu sajalah penutup cerita kita tentang perjalanan Manchester City, di mana mereka tidaklah pasukan yang hebat daripada dulu. Kalau kita tengok pada sejarah mereka, mereka bukanlah pasukan yang dulu dianggap orang kata terkutuklah dalam EPL. Daripada nothing, pasukan yang dulu dan tidak dikenali ramai seperti rival mereka yang mempunyai fanbase yang agak besar seluruh dunia, iaitu Manchester United, dan sehingga kini mereka menjadi salah satu pasukan yang mantap. Senang cerita, antara pasukan yang susahlah untuk dikalahkan pada ketika ini sehingga sekarang. Adakah percaturan Pep ni masih lagi boleh diguna pakai atau masih lagi relevan? Sampai bilakah Manchester City mampu mengekalkan momentum mereka dan menyusun strategi mereka untuk terus menjadi salah satu pasukan yang paling digeruni di Eropah di bawah bimbingan Pep? Sampai bila tactical Pep ni masih relevan untuk diguna pakai oleh Manchester City?
Mampukah pemain-pemain yang sedia ada ni meneruskan rentak mereka dan mengekalkan kemenangan mereka sebagai juara bertahan nanti? Itu saja untuk hari ini. Saya daripada channel Strugglista.football. Kita jumpa lagi pada masa akan datang untuk info-info bola ataupun sejarah mengenai bola. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kami sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Ciao.